Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazrin bin Koshim, Cikgu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan daripada SMNK Methodist SCS Tiawan. Hari ini subtopik kita adalah pertolongan cemas, Unit 3 Tingkatan 1. Pertolongan cemas. Apakah itu pertolongan cemas? Pertolongan cemas adalah penyakit ataupun kemalangan yang perlu diberikan bantuan permulaan. Okey, salah satu penyakit ataupun kemalangan yang terjadi dan kita perlu memberikan pertolongan cemas adalah mangsa yang rebah dan tidak bernafas. Okey, yang kedua adalah mangsa berdarah dengan banyak. Kemudian mangsa disyaki sakit jantung. Kemudian mangsa yang tercekik, mangsa yang tidak sedarkan diri tetapi bernafas. Kemudian mangsa terjatuh. Kemudian mangsa mengalami kelecuran di bahagian kulit. Dan yang terakhir adalah mangsa dipatuk ular ataupun binatang yang berbisa. Okey. Bantuan permulaan yang diberikan kepada individu yang tercedera sementara menanti ketibaan ambulans, doktor ataupun pakar perubatan. Kecederaan boleh terjadi akibat kemalangan atau kesakitan yang datang secara mengejut. Okey, dalam pertolongan cemas ni saya akan kongsikan kaedah DRABC ataupun dikenali sebagai Dr. ABC. Okey, kaedah Dr. ABC adalah digunakan untuk memberi bantu mula kepada mangsa yang tidak sedarkan diri atau mengalami kejutan. Okey, kepentingan merawat kecemasan, okey, menyelamatkan nyawa, kemudian mengelakkan kecederaan lebih teruk, ataupun menentukan hidup dan mati mangsa. Okey, jika kita gagal memberikan pertolongan cemas, kegagalan memberikan bantuan cemas akan menyukarkan usaha menyelamatkan mangsa. Okey, kaedah dalam Dr. ABC yang dikenali sebagai DRABC adalah CPR. Singkatan daripada perkataan CPR adalah C untuk kardio, kardio adalah jantung, P adalah pulmonary iaitu paru-paru, dan R adalah resuscitation, pemulihan. Okey, kaedah CPR dilakukan untuk membantu mangsa yang tidak bernafas. Okey, teknik yang boleh menyelamatkan nyawa seseorang tanpa menggunakan alat-alat canggih dan kepakaran yang boleh diperolehi di hospital. Okey, langkah-langkah melakukan CPR boleh disingkatkan sebagai Dr. ABC. Okey, kaedah Dr. ABC. D stand for danger, adalah bahaya. R adalah respon, gerak balas. A adalah airways, saluran pernafasan. B breathing, bernafas. C adalah circulation, peredaran darah. Okey, apakah itu DRABC? D adalah bahaya. Okey, bahaya boleh dikategorikan sebagai perkara yang kita perlu elak daripada mangsa ataupun kita yang penyelamat. Okey, sebelum memulakan usaha bantuan permulaan, pastikan kamu, kita lah, mangsa dan orang lain yang berada di tempat kejadian selamat dari punca yang membahayakan. Kemudian, kenal pasti bilangan individu yang memerlukan bantuan kecemasan. Seterusnya adalah teruskan usaha menyelamat apabila persekitaran telah dipastikan selamat. Okey, untuk R adalah respon, gerak balas. Pastikan mangsa dalam keadaan sedar dengan menggoncangkan badannya sambil bertanya dengan lembut seperti siapa nama kamu atau kamu berada di mana. Kemudian jika mangsa sedar, teruskan pemeriksaan bagi memastikan tiada sebarang kecederaan yang lain seperti luka atau patah. Sekiranya mangsa tidak sedar, alihkan kedudukannya secara
menyisi bagi membantu membuka ruang pernafasannya. Okey, untuk airways, saluran pernafasan. Pastikan saluran pernafasan mangsa terbuka dan tiada objek yang menghalang pernafasan seperti lidah atau sisa makanan. Jika ada objek yang menghalang pernafasannya, keluarkan objek tersebut agar mangsa boleh bernafas semula. Selepas itu, buka salur pernafasan mangsa dengan cara berikut. Circulation, peredaran darah. Periksa denyutan nadi mangsa di bahagian leher. Jika nadinya berdenyut, teruskan bantuan proses pernafasan dengan kadar 1 hembusan setiap saat, 12 kali hembusan seminit. Jika mangsa tidak bernafas, berikan bantuan pernafasan seperti berikut. Bantuan resusitasi. Kaedah memulihkan seseorang yang hampir maut secara tiba-tiba. Dongakkan kepala mangsa ke atas. Picit hidung mangsa dengan ibu jari dan jari telunjuk. Buka mulut dan lekapkan mulut kamu dengan mulut mangsa. Berikan 2 hembusan nafas ke mulut mangsa. Pastikan mangsa boleh bernafas semula dengan berpandukan kaedah breathing, bernafas. Periksa semula denyutan nadi mangsa seperti langkah pertama. Jika nadinya berdenyut, mangsa bernafas, pastikan kedudukannya stabil. Bantuan pernafasan perlu dilakukan sehingga mangsa boleh bernafas semula atau sehingga pasukan paramedik tiba. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe channel SCS Setiawan.